Okey, pada tahun ke-35 Hijrah, iaitu peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Jadi kita lihat dalam Ibnu Athir ditulis Zikru Maqtali Uthman pada halaman ke-58 jilid yang ketiga. Jadi kalau tahun yang 35 menandakan tahun yang terakhir lah. 12 tahun pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan bermula daripada tahun ke-24 Hijrah. 24, 12 hingga 24. Umar Khattab 10 tahun, Uthman 12 tahun. Okay. Kenapa kita tengok kisah yang berkenaan dengan pembunuhan Khalifah Uthman ni? Sebab inilah kita kata peristiwa yang menjadi titik tolak kepada fitnah dalam kalangan para sahabat ketika itu. Tabi'in pun ketika itu berlaku fitnah yang besar kepada umat Islam. Kerana kat situlah ada disebut tentang kemunculan golongan Sabaiyun, golongan Abdullah bin Sabah yang dikatakan yang memecah belakang umat Islam, akhirnya menyebabkan terjadinya perselisihan faham, lepas tu sehingga menyebabkan khalifah sendiri dibunuh, dan dibunuh oleh pemberontak. Lepas tu akhirnya memberi kesan kepada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Selepasnya berlaku perang Siffin, perang Jamal, akhirnya barulah ditenangkan, keamanan menjadi dicapai pada tahun ke-40 Hijrah. Itu kita akan tengoklah pada minggu depan, pada tahun Amul Jamaah. Ketika itu umat Islam kembali bersatu. Dapat disatukan apabila Sayyidina Al-Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu dikenali sebagai Amul Jamaah, tahun perpaduan ataupun kesepakatan. Macam tu. Jadi itu yang selepasnya. Jadi untuk hari ini kita lihat tentang pembunuhan Khalifah Uthman. Saya tidak berniat untuk menceritakan tentang konflik yang berlaku ketika itu yang melibatkan perselisihan faham, melibatkan konflik antara penduduk Mesir, penduduk kita kata Iraq, Damsyik dan sebagainya, sehingga menyebabkan muncul idea ataupun gesaan untuk melucutkan jawatan khalifah pada Uthman bin Affan. Kemudian akhirnya dengan datang dengan tuntutan untuk membunuh ataupun mengambil mereka golongan pemberontak ni nakkan Marwan bin Al-Hakam yang merupakan setiausaha kepada Khalifah Uthman ketika itu, kerana Marwan ni dikatakan bertanggungjawab menipu menyebabkan diorang ni tertipu dan sebagainya. Jadi mereka tak berhati nakkan Marwan untuk dibunuh. Banyaklah itu semua kita boleh bacalah nanti dalam buku ada ceritakan. Panjanglah cerita dia kalau saya nak bacakan dalam Ibn Athir ini. Cuma apa yang saya nak ketengahkan, apa yang saya nak baca malam ini adalah berkenaan dengan catatan yang saya rasa mungkin hanya dalam kitab Al-Kamil disebut, kan, saya tak pasti mungkin dalam Tabari pun ada, tapi dalam Tarikh Khulafa saya tengok tak ada riwayat ni berkenaan dengan siapakah yang membunuh Khalifah Uthman bin Affan. Jadi biasa kalau kita lihat dalam buku-buku yang menceritakan sejarah pembunuhan ni, tidak diceritakan siapakah orangnya. Mungkin disebabkan oleh ada berlaku khilaf, sebab ketika itu kalut kan. Jadi macam Madinah pun diserang oleh pemberontak yang tidak diketahui asal-usul mereka dari mana kan. Kat situ ada menyelinap orang yang kita mungkin yang dikatakan munafik, orang Sabaiyun ni lah, yang tidak dikenali. Sahabat pun tak kenal, tapi dalam riwayat Ibnu Athir disebut namanya. Mereka ni ada 3 orang. Ada 3 orang lelaki yang terlibat secara langsung membunuh Khalifah Uthman bin Affan di rumahnya. Okay, kita lihat. Kita baca. Qala al-musannif qala falamma kharaja Muhammad wa arafu inkisarihi thara Qatirah wa Sudan bin Hamran wal Rafiqi fadarabahu al-Rafiqi bihadidatin ma'ahu وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء وجاء
السودان ليضربه فأكبت عليه امرأته واتقطت السيف بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت فرمز أو راكها وقال إنها لكبيرة العجز وضرب عثمان فقتله. Okey, ini satu riwayat yang pertama, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Athir berkenaan dengan peristiwa pembunuhan tersebut berlaku di dalam rumah khalifah sendiri. Kita boleh bayangkan macam mana rumah seorang khalifah itu dah menjadi dah tak selamat, sehingga diceroboh oleh kita pemberontak ni lah. Tapi dalam riwayat ini menyebut 3 nama. Yang pertama Qatirah, yang kedua Sudan bin Hamran atau Hamaran, dan yang ketiga adalah Rafiqi. Jadi saya tengok juga dalam rujukan yang lain, tidak diterangkan siapakah mereka ni. Kira macam mereka ni tidak dikenali lah kan ketika itu. Tapi ada riwayat yang Ibn Athir datangkan, ada menyebut namanya. Mungkin nanti kalau ada catatan ataupun keterangan tentang tiga orang ni, mungkin kita boleh lihat nantilah siapakah mereka sebenarnya. Mereka ni lah yang ada di rumah Uthman bin Affan, Khalifah Uthman bin Affan. Jadi dalam ni disebut Muhammad. Muhammad tu siapa? Muhammad tu Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Muhammad bin Abu Bakar ni turut serta. Asalnya beliau tak puas hati juga dengan Khalifah Uthman. Beliau antara yang menceroboh masuk ke rumah Khalifah Uthman dan hampir-hampir membunuh Khalifah ketika itu. Dah pegang janggut dah. Muhammad dah pegang janggut ni. Muhammad Abu Bakar dah pegang janggut Khalifah Uthman ni. Lepas tu ketika itu Uthman sempat tegur dia. Macam itulah ayatnya. Uthman kata, kalaulah bapak kau tahu apa yang kau buat ni, mesti dia akan menyesal dengan kamu, ataupun sedih dekat kamu. Bila Khalifah Uthman sebut macam tu, Muhammad tak jadi nak melepaskan janggut Khalifah Uthman, kemudian terus keluar daripada rumah beliau. Ketika itulah 3 orang ni, lepas kejadian itu, Muhammad dah keluar, 3 orang ni pula masuk subuh datang rumah. Macam mana dah? Ada yang menceritakan melalui atas bumbung rumah, ada masuk daripada tingkat atas rumah Khalifah Uthman, turun, terus pergi serbu Khalifah Uthman yang ketika itu sedang membaca Al-Quran. Jadi diceritakan macam ni, macam mana kejamnya, betapa dahsyatnya, pengajarnya mereka ni. Fadrabu Rafiqi bihadidah. Pertama sekali, apa kita kata Al-Rafiqi, dia ni pukul Khalifah Uthman bin Affan dengan besi. Pukul Uthman ni. Darah. Wadarabal al-mashaf birijlihi. Lepas tu dia pukul, ataupun kita kata sepak lah kan, Al-Quran dan kaki dia. Alhamdulillah. Dahsyat lah. Sebab Uthman bin Affan telah waktu tu sedang baca Quran. Khalifah tengah baca Quran. Habis semua sepak, pukul. Lepas tu wasal alaih dima, becik darah. Kalau kita bayangkan ya Allah, seksanya. Macam ni sekali Khalifah dibunuh. Inilah riwayat yang ceritalah tentang peristiwa pembunuhan tu. Waktu datang Sudan ni, dia pukul. Waktu nak pukul, kita kata nak libas lah. Ketika itu, isteri Saidina Uthman, yang dalam riwayat menyebut namanya Nailah al-Farafisah. Farafisah tak saya. Nailah ni datang nak halang, terkena tangannya. Lepas tu wattaqata as-saif biyadiha fa nafakha asabi'aha, terpotong jari dia sekali. Masya-Allah. Kita tak boleh bayangkan ketika itu. Jadi habis lembar-lembar masalah Al-Quran yang ada ketika itu, yang dipegang ataupun yang dibaca oleh Uthman tadi, habis kena percikan darah. Wa qala innaha lakabiratun ajuz. Ketika itu Uthman dah tua dah kan. Saya 80 lebih tahun umurnya ketika itu, dah tua sampai situ sekali. Wa daraba Uthman faqatal, akhirnya Uthman dibunuhlah, dilibas dengan pedang. Itu satu riwayat yang pertama. Bila sebut riwayat, kita nak tahu, kita boleh tahulah qala.
Qala ni, bila ada qala, itu menunjukkan dia daripada satu riwayat. Jadi sebab Ibn al-Athir dia menghimpunkan riwayat-riwayat. Itulah maksudnya. Wakilah, dan dikatakan juga, okay, yang kedua pula, alladhi qatalahu Kinanah bin Bishri at-Tajibi. Ini kata Kinanah. Kalau yang pertama tadi Sudan. Sudan pukul. Okey. Yang kedua Kinanah. Kedua kata Kinanah yang bunuh. Itulah orang yang tak famous. Mereka ni montak yang kita kata tak kenal asal usul dari mana kan. Itulah yang kata, ada yang kata itu adalah perancangan musuh-musuh Islam, golongan Sabaiin. Mereka ni tak puas hati, mereka menyelinap masuk lah. Wa kana Uthman ra'an Nabi SAW tilka laylah yaqulu lahu. Ketika malam itu sebelum kejadian tu diceritakan bahawa Khalifah Uthman bin Affan bermimpi menjumpa Nabi SAW, dan baginda berkata kepada Uthman, innaka tuftiru laylatan indana. Engkau akan berbuka puasa pada malam hari nanti bersama kami. Maksudnya Uthman tahulah itu apa, kita kata beliau akan berbuka dengan Nabi, maksudnya sebelum sempat beliau berbuka di kita kata seolah macam bersama Nabi lah. Tak dapat berbuka dunia tapi berbuka di syurga, macam tu. Dikatakan Nabi dah kita kata apa, Nabi dah bagi tahulah dalam mimpinya. Falamma qutila saqata min damihi ala qaulihi ta'ala fasayakfikahumullah. Okey. Ini surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi ketika mana ni riwayat ni menceritakan lagi lah detail kita kata sehingga darah yang terpercik pada Mashaf Uthman ni jatuh dekat ayat ni lah, ayat yang ke-137. Fasayakfikahumullah. Wadakhala ketika itu wadakhala rilmah li Uthman ma'al qaum liyansuruhu wa kan Uthman qad i'taqa man kaffi yadihi minhum. Ketika itu Uthman dah dibunuh, dah syahid. Ketika itu barulah masuk, kita kata Umar Uthman ni berjaya diserbu masuk nak tolong, dengan anggapan Uthman belum dibunuh lagi. Tapi ketika mana Rilmah ni kita kata budak lah, kita kata pembantu Uthman yang dapat masuk ketika itu. Dia nampak apa dia kata, mereka ni dia nampak siapa yang masuk dalam rumah Uthman tu, nampaklah pembunuh tu ada lagi kat situ, dengan baru lepas membunuh Uthman lah. Lepas tu apa yang pembunuh tu buat, kita lihat, kita baca sikit. ودخل غلمة لعثمان على قوم لينصروه وكان عثمان قد اعتق من كف يده منهم فلما ضرب بعض غلمان ركبة السودان فقتله ووثب قطره على غلام فقتله وانتهبوا ما في بيتي وخرجوا ثم أغلقوه على 3 قتلى فلما خرجوا وثب غلام لعثمان على قطره فقتله وثار قوم فأخذوا ما وجدوا حتى أخذوا ما على النساء وأخذ كلثوم التجاب ملاءة من على النائلة فضربه غلام لعثمان فقتله وتنادوا أدركوا بيت المال ولا تسبقوا عليه فسمع أصحاب بيت المال كلامهم وليس فيه إلا غرارتان فقالوا النجاة فأين القوم إنما يحاولوا الدنيا فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه وما الناس. Inilah kemuncak dari peristiwa macam mana apabila Khalifah Uthman dah dibunuh. Nak diringkaskan cerita, barulah kita kata rumah Uthman tu dapat dimasuki dengan hasrat, dengan tujuan untuk menyelamatkan Khalifah daripada dibunuh. Tapi Khalifah sudah dibunuh. Tapi kat situ diceritakanlah, Ibn Athir menceritakan dalam riwayat ini berlaku pergelutan antara kita kata pembantu-pembantu Uthman yang ada dalam rumah tu, seolah macam nak tangkap pembunuh tu. Tapi seorang demi seorang dibunuh apabila mereka nak
menekam ataupun menangkap pembunuh tu, seorang dibunuh. Jadi macam, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan lah betapa tragisnya ketika itu di rumah Khalifah Osman, darah mengalir dengan begitu banyak, ramai yang meninggal ketika itu. Jadi nak kata semua itulah berpunca ataupun dilakukan oleh 3 orang tadilah, 3 orang pembunuh tadi. Tapi kat sini disebut kinanah. Jadi mungkin ada khilaf kot daripada tadi. Qatirah Sudan dengan Al-Rafiqi. Kinanah bin Bishr. Itulah mungkin kita pun tak pasti kan mana yang riwayat yang sebenar tentang pembunuh tu. Lepas tu kita lihat, selepas dah habis dah bunuh, apa lagi, bukan tu saja, tak cukup lagi, pembunuh-pembunuh ni pergi ambil, rampas, selongkar semua apa yang ada dalam rumah khalifah tu. Masya Allah. Dan dia ambil semua, dia rampas. Hatta akhazu ma'ala nisa, ada yang dipakai oleh orang perempuan kat situ, turut dia ambil, dirampas, dirakut. Mungkin ketika itu dia orang ni tak berani nak bawa apa, habis semua dia rakut satu-satu. Lepas tu ketika itu juga ada yang menyebut, kita kata dalam keadaan yang gawat tu, sebabkan kita kata pembunuh ni bukan saja membunuh, mereka ni merompak, mengambil apa yang habis dibolot dalam rumah khalifah tu. Jadi ada yang menjerit, ada yang menyeru, watunadau. Mereka dah tahu, mereka ni dah tahu tentang Baitul Mal. Jangan bagi mereka sampai dulu Baitul Mal. Jadi macam agak pelik lah, seolah-olah macam bila dikata macam tu, seolah macam memberitahu bahawa okey, Baitul Mal berada dalam keadaan yang tidak terkawal. Wallahualam, kita pun tak tahu macam mana keadaan ketika itu. Tapi kita boleh cuba memahami ketika itu, sepertinya tujuan ataupun boleh jadi tujuan seterusnya selepas membunuh Khalifah Osman satu, merompak harta benda yang ada dalam rumah khalifah. Yang ketiga, mungkin sasaran mereka adalah Baitul Mal. Seolah macam tu, mereka ni dah merancang. Sebab tu kita tak tahu adakah mereka ini, kita tahu siapa ni, adakah orang datang dari mana tahan, sebab memang niat seolah macam dah dirancang. Jadi bila dah ada orang bagi tahu, mungkin ada yang mengetahui bahawa sasaran seterusnya adalah Baitul Mal. Kemudian mereka ni pun pergi, fasami ashabul Baitul Mal kalamu walaysa fihi illa akil. Jadi bila kita kata pegawai ataupun orang yang menjaga atau sahabat yang bertugas menjaga Baitul Mal tu dengar ungkapan ataupun kata-kata tadi tu, suruh pergi tengok Baitul Mal, pergi dah tak sempat, Baitul Mal pun dah dirompak, walaysa fihi illa hiratan. Ni saya tak jumpa apa maksud dia, tapi mungkin sikit sangatlah, habis semua dibolot semua oleh pembunuh tadi tu. Masya Allah. Faqalu an-najatu fa ainal qaum innama yuhalau dunya. Itulah dia yang terjadi apabila manusia ni nakkan dunia, sampai itu sekali. Yuhawalu dunia. Faharabu wa atau Baitul Mal fantahu wa ma sya'ala. Habis semua dirompak, wa ma jannas. Kemudian orang penduduk Madinah ketika itu jadi kalut, jadi kecoh ketika itu. Memang kita rasa macam kalau kita berada di situ, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan betapa kalut cemasnya ketika itu. Itu kemuncak dia. Belum lagi kita baca tentang sebelum terjadinya pembunuhan ni pun dah kalut dah. Para sahabat semua pun macam-macam. Mereka ada macam persisian faham dan sebagainya. Itu kita boleh bacalah pada sebelum pembunuhan tu. Jadi kita nak tengok tentang apa yang berlaku ketika pembunuhan tu dan apa yang terjadi selepasnya. Jadi kita boleh simpulkan, kita bersimpulkan untuk riwayat ini
Ibnu Al-Athir mendatangkan nama orang yang bertanggungjawab membunuh Khalifah Uthman bin Affan. Tadi itulah Qatirah, Sudan dan Al-Ghafiqi. Juga dalam riwayat yang lain, beliau datangkan nama nama Kinanah bin Bishri Al-Tajibi. Wallahualam, kita tak tahu. Itu riwayat lah yang disampaikan kepada kita. Tapi nak diceritakan, mereka ini bukan dikenali, bukan ma'ruf. Orang luar lah, orang asing, kita tak tahu datang dari mana mereka ni. Yang kedua, mereka bukan saja dah membunuh, kemudian merompak lagi. Bukan merompak rumah khalifah saja, Baitul Mal pun dia rompaknya sekali. Habis Baitul Mal. Masya Allah. Khalifah dah mati, khalifah dah terbunuh, habis. Dia rompak habis dalam Baitul Mal. Begitu, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan. Jadi, itulah kesan daripada rompakan tersebut, kesan daripada pembunuhan khalifah tersebut berlaku huru-hara ketika itu di Madinah. Tapi tidak diceritakan pula adakah mereka ini dibunuh ataupun tidak, wallahualam. Ni setakat yang kita baca daripada riwayat Ibnu Al-Athir lah. Mungkin kalau kita jumpa dalam catatan yang lain, wallahualam, adakah diceritakan mereka ini dibunuh ataupun tidak. Ya, saya baru teringat. Mereka ini tidak dibunuh. Ada satu riwayat yang saya ingat, mereka ini tidak dapat dibunuh, mereka hilang macam itu saja. Itulah yang menjadi punca konflik yang berlaku pada era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menggesa khalifah mencari siapa pembunuh Khalifah Uthman. Sebab itu, Masya Allah, tak boleh nak fikir macam mana. Bunuh, fuk, desap. Habis para sahabat semua berselisih faham, berkhilaf, dan tak tahu apa nak buat. Itu kat situ pada zaman pemerintahan Khalifah Ali pula, ijtihad macam mana Khalifah Ali lakukan selepas syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Okay, kita lihat sikit lagi. Ada riwayat yang lain. Waqila innahum nadamu ala qatlih. Wa amma Amru bin Al-Hamqi fawathaba ala sadrihi wa bihi ramki fata'anahu tis'a tana'at. Qala fa'amma al-thalathu minha fa'ini tana'tahunna iyyahu lillah. Wa amma sittu falima kanat fi sadri alaihi wa aradu qata'u ra'sahu fawaqa'tu na'ilah alaihi wa umul banin fahisnin wa darabna wajhi فقال ابن عباس اتركه وأقبل أمير بن ضرب فوثب عليه فكسر سلعا من أضلاعه وقال سجنت أبي حتى مات في سجنه. Okay, ni ni kisah lah, tambahan lah, kata menyesal lah, menceritakan tentang penyesalan salah seorang sahabat ketika itu, Amru bin Al-Hamqi. Ni diceritakan fawasaba ala sadrihi wa bihi ramki fatatis atanat. Tak boleh kita tengok ni. Ini riwayat yang kata kita boleh skip lah. Okay, tak apa. Okay, terus sambung. Wa kana qatlihi li 18 qalat min dhil hijjah sanatu 35 yawm al-jum'ah. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada 18 Zulhijjah, qalat min Zulhijjah sanah 50 pada tahun 35 Hijrah, Zulhijjah tahun 35 Hijrah pada hari Jumaat. Wa kana khilafatihi 12 sanah, 12 tahun pemerintahan, illa 12 yawman. 12 tahun, 12 hari. Wa qila illa ada kata 18 hari. Qila bal kana qatluhu sanatun 36 di 18 khalat min Zulhijjah sanatu 36. Ada pendapat mengatakan pada tahun 36 Hijrah, 36. Qila bal qutila ayyam tashrik wa kana umruhu 82.
thamanina sanah. Dikatakan ketika itu Khalifah Osman dibunuh pada hari Tashrik. Ketika itu umur Khalifah adalah 82 tahun. Dah tua dah tu sebenarnya. Memang dah tua dah. Waqila thamanina wa thaman. Dia kata pendapat 88 tahun. Waqila tis'ina sanah. Dia kata 90 tahun. Waqila ada lagi pendapat 75, 75 pula tahun. 75 tahun. Waqila sittan wa thamanina sanah. Ada lagi dapat mengatakan 86 tahun. Itulah penutup bagi kisah tragedi pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Jadi saya ulang semula. Saya ingatkan semula bahawa berkenaan dengan terjadinya pembunuhan atau peristiwa pembunuhan tu. Kita tak baca lah yang awal-awal tu. Dia agak rumit sikit lah. Mungkin kita boleh baca melalui buku lah untuk memahami lebih lanjut kenapa berlaku perselisihan yang sehingga membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Intaha wallahu a'lam.